Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Bersama saya dalam topik ke-6 hari ini iaitu kepentingan protein dan pemantauan. Alhamdulillah ya, lagi-lagi dalam kita menurunkan berat badan secara sihat. Sebelum saya memulakan topik pagi ini, sedikit perkongsian tentang diri saya. Saya Nurmala binti Liman, berasal dari Johor, berumur 36 tahun, menetap di Kota Shah Bandar. Dahulu saya seorang yang sangat gemuk, berat badan mencecah 80 kg dan dengan ketinggian 150 cm. Nampak biasa pada mata orang lain, tapi tidak sangat elok pada diri saya lah, tidak memuaskan lah. Saya juga mengalami sakit kepala yang amat kerap, masalah kuat tidur, dan saya juga seorang yang pemarah. Setelah saya bernutrisi, alhamdulillah masalah saya berangsur baik dan dengan tukar sarapan pagi, dengar cakap kos, bernutrisi secara konsisten dan menyertai projek tukar saya selama 10 bulan, saya mendapat total loss sebanyak 20 kg. Terima kasih Allah, terima kasih coach, terima kasih Herbalife tunjuk ajar saya. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua topik hari ke-6 iaitu pentingan protein dan pemantauan, di mana 3 usul yang sangat penting iaitu muscle, water dan fat. Yang akan membantu kita menurunkan berat badan. Dalam kita menurunkan berat badan, kita perlu fokus pada muscle. Badan kita perlu fokus pada muscle, iaitu otot, dan kita juga perlu mengekalkan water, iaitu air, dan kita juga perlu menyingkirkan fat, lemak, iaitu lemak dalam badan kita. Kat luar sana memang banyak sangat jenis-jenis diet tak makan nasi, diet keto, diet eating, diet berpuasa, iaitu diet seperti IF, diet tak ambil protein dan macam-macam lagi. Dan kebanyakan diet dan mereka yang memilih diet seperti berikut adalah sangat tidak sihat. Apa yang berlaku? Otot mereka mengecil dan mengecut, air pula akan berkurangan dan jumlah air akan turun. Dan apa yang akan berlaku? Lemak tetap akan kekal. Ini memang amat tidak sihat lah, kan? Memang kita tak nak lah, kan? Kita turun berat tapi inci tak hilang. Kita turun berat tapi masih kelihatan lebih berusia. Muka nampak lebih tua, nampak tidak sihat sebab yang turun itu air, dan juga otot. Lemak masih bersarang dalam badan. Okey, seterusnya, bagaimana nak turunkan berat badan secara sihat? Dalam kita nak menurunkan berat badan secara sihat, kita perlulah meningkatkan otot kita, dan kita memerlukan air dalam badan. Dan juga paling penting adalah kita mahu singkirkan lemak dalam badan, dalam tubuh kita. Sebab apa? Dalam tubuh badan kita ni dalam tubuh badan kita ni ada lebih kurang 23% struktur terdiri daripada otot. Jadi kita memerlukan protein yang sangat tinggi. 66% selebihnya adalah air dalam badan kita, dan selebihnya lagi terdiri daripada lemak, gabungan mineral dan juga vitamin. Jadi penting ke tidak protein dalam kita menurunkan berat badan? Sangat-sangat penting. Okey, saya nak bandingkan kepada anda semua hari ini. Jika berat badan saya adalah 60 kg, maka pengiraannya ialah 60 kg darab dengan 1 gram. Jadi satu hari saya perlukan 600 gram protein untuk menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Sekiranya berat badan saya 80 kg, maka saya perlukan 80 gram penggunaan protein untuk saya menurunkan berat badan. Jadi kalau kita makan protein lebih, tak ada masalah. Jangan sampai terkurang. Kalau terkurang, maka ia akan menyebabkan otot kita terganggu. Otot kita mengecut. Dalam kita berdiet, sebenarnya dekat luar sana ada menggunakan diet langsung tak makan. Bila kita langsung tak makan, jadi apa jadi pada tubuh badan kita? Kita akan kekurangan zat-zat dan mineral, tetapi tidak sama sekali dengan program, terutama dalam program projek tukar saiz. Kita mahu mengekalkan otot dan memberi makanan yang betul atau protein yang sihat untuk badan kita. Dan alhamdulillah, sangat luar biasa, dalam Herbalife ada menyediakan produk-produk yang sangat tinggi proteinnya, dan itu akan membantu kita mengekalkan otot. Okey, kita dalam Herbalife kita mempunyai F1. Ni kita punya F1. Dalam kita punya F1 ni mengandungi satu sudu. Dalam F1 kita, satu sudu F1, kita boleh rujuk dekat belakang. Satu sudu saja F1 kita mengandungi 4 gram protein. Jika berat saya 60 kg, pagi saya ambil 3 sudu, dan ada dalam 3 sudu, maka sudah ada 12 gram protein, dan saya tambah pula dengan satu sudu F3. Okey, ni F3 kita ya. Dan untuk pengetahuan anda semua, mereka yang baru menyertai projek pertukaran saiz ini adalah protein powder.
Jadi sangat tinggi kandungannya, sangat tinggi kandungan proteinnya. Boleh lihat di sini ya. Dekat di sini, belakang ni, kita boleh tengok dekat sini. Jadi apa fungsi F3? Fungsi F3 ni dia akan membentuk dan akan shifting lebih baik lagi, membantu burn fat secara total, akan burnkan dengan lebih baik. Nampak tak gambar kita? Dengan dalam satu sudu F3, mengandungi 6 gram. Jadi dia punya protein lebih tinggi. Jadi saya dah ambil, kita gabungkan dua ni, memang akan cepatlah kita punya proses penurunan berat badan ya. Jadi faham untuk cara untuk kita kira kita punya pengambilan protein kita ni. Harap jadi semua boleh faham di sini. Okey, seterusnya kita ada satu lagi produk yang sangat luar biasa, dan produk ini berasaskan dari lemak haiwan. Okey, kita ada lagi satu produk yang sangat tinggi protein lah. Kalau produk F1 dan F3 kita berasas ni, produk F1 kita dan F3 kita berasas daripada tumbuhan. Kita ada satu lagi produk F1 sport kita yang berasas daripada lemak haiwan. Okay. Jadi jangan risau. Produk kita ni semua selamat, dijamin oleh Yufaka, memang halal ya. Semua produk Herbalife adalah halal. Okey, jadi F3 jika F3 tadi dan satu sudu F3 mengandungi 6 gram, untuk F1 sport kita pula 2 sudu sahaja, kita boleh rujuk belakang. 2 sudu F3 ia mengandungi 26 gram protein. Bermakna F1 sport lebih membantu kita menurunkan berat badan dengan lebih cepat. Dan untuk pengetahuan semua, F1 sport kita mengandungi kisin. Mengandungi kisin kita punya F1 ni mengandungi kisin. Apa itu kisin? Kisin ini umpama power bank untuk kita punya protein. Ia juga akan mengelakkan muscle kita tercedera semasa melakukan senaman. Jadi elok sangat kita ambil kita punya F1 sport ni 1 jam sebelum kita bersenam. Ia akan membantu tisu-tisu atau otot-otot kita daripada tercedera. Wah, sangat luar biasa. Semua produk-produk Herbalife sangat luar biasa, sangat-sangat mempunyai kelebihan tersendirilah. Okey, tahu tak apa perbezaan orang di luar sana yang menurunkan berat badan? Mereka kebanyakannya tidak makan nasi. Mereka mengamalkan crash diet. Kita tengok apa akan berlaku mereka yang mengambil crash diet, yang mengamalkan crash diet. Yang saya katakan tadi, iaitu diet tidak sihat. Mereka turun berat badan tetapi mereka mengekalkan lemak. Ya. Diet tidak sihat. Lemak masih lagi terkumpul. Tapi alhamdulillah, produk Herbalife ini jika diamalkan secara konsisten, iaitu kita mengamalkan nutrisi seimbang, kita akan mengekalkan otot, mengekalkan air, dan lemak akan disingkirkan. Badan kita terdiri seperti mana yang saya katakan tadi, badan kita terdiri daripada otot, air dan lemak. Maka jika otot lebih tinggi daripada lemak, maka lemak akan dikurangkan secara perlahan-lahan. Sebab tu tak pelik jika dulu seseorang itu gemuk, setelah bernutrisi dia akan turun berat badan, sebab yang turun itu adalah lemak, bukan turun itu otot ataupun air. Okey, orang yang mengamalkan crash diet ini, dia akan kelihatan lesu, lemah, pucat, dan kemungkinan juga mengalami mual, pening dan dan terpaksa tahan lapar. Sebab apa? Mereka tidak bagi makanan. Mereka tidak memberi makanan makanan yang ikut keperluan tubuh badan kita. Ada seorang coach berkata, kalau kita terlalu tahan makan, lemak itu tetap akan diikat dan dia tidak akan turun. Tetapi kalau kita makan makanan yang betul, lemak itu akan diturunkan secara berperingkat-peringkat. Jadi sangat penting kita meningkatkan protein dan meningkatkan protein dalam kita punya makanan lah. Jadi di sini saya nak bagi contoh protein yang kita ada. Okey, terdapat 2 jenis contoh makanan yang terdiri daripada protein. Contoh seperti ikan, ayam, dada ayam seperti dada ayam, itu amat cepatlah kan, selain daripada bahagian-bahagian lain yang sangat tinggi proteinnya. Kita juga ada telur, ada daging merah, tapi dalam kita menurunkan berat badan, kita dielakkan terlebih dahulu mengambil pengambilan daging merah. Dan kita juga ada protein dalam tumbuh-tumbuhan. Dan kita ada brokoli, kita ada soya, tahu, tempe dan sebagainya, macam saya cakap tadi lah. Bila kita mengambil produk bernutrisi yang seimbang dan protein yang cukup, memang mudah untuk kita menurunkan berat badan. Sebab kita bagi makanan untuk kita punya muscle, kita punya otot. Jadi kita punya muscle ni, kita punya otot ni memang memerlukan protein dan pemakanan yang sihat lah, untuk kita memudahkan untuk kita lagi mudah menurunkan berat badan. Jadi kita perlu ambil protein yang cukup untuk keperluan badan, kan? Faham boleh ya? Tapi saya dah terangkan bagaimana nak pilih
protein yang betul. Saya ada terangkan apa yang berlaku jika kita mengamalkan crash diet, dan saya juga ada ceritakan apa kelebihan SF1 Sport. Tahukah anda bagaimana tahukah anda, bagi kita yang wanita yang berusia 27 tahun ke atas, kita sudah berkahwin, akan mengalami perubahan hormon. Kita akan mengandung, bersalin dan berpantang. Jadi, proses perubahan hormon yang macam tu akan menyebabkan tubuh badan kita kehilangan protein. Sebab tu memang penting kita meningkatkan protein dalam diet seharian. Okey, selain itu, yang akan membezakan orang yang mengambil protein lebih, ia akan lebih cepat reshape, dan mungkin bagi mereka yang ambil protein yang berkurangan, apa yang akan berlaku? Mereka akan mudah letih. Mungkin juga mereka akan mengalami tubuh badan menggeletar, mudah pitam, tidak bertenaga. Bila kita turun berat tapi nampak sangat tidak berusaha, nampak sangat tidak berusaha. Umur mereka dan tidak pelik jika turun berat badan, akan demam sesama dan sebagainya, kerana sistem dalam tubuh badan mereka telah pun terganggu disebabkan mereka kait makanan tanpa ilmu. Jadi kita perlu ilmu lah dalam menurunkan berat badan ni. Kena bagi makanan yang cukup dalam kita punya penurunan berat badan kan. Jadi okey, untuk anda semua peserta projek tukar saiz, sebenarnya dalam tubuh badan kita ini mengandungi 75 jilion sel. Daripada sel akan membentuk kepada sistem dan pergi kepada organ. Secara keseluruhan, tubuh badan sebab tu bila kita mengamalkan nutrisi seimbang, sebenarnya kita bagi makanan pada kita punya tubuh. Jadi, masa kita akan kekal atau bertambah lebih baik, lebih anjal, dan akan mengurangkan kita punya lemak. Dan air juga sangat kita tingkatkan dalam menurunkan berat badan. Jadi saya rasa sampai sini sajalah perkongsian saya untuk topik hari ke-6, iaitu kepentingan protein dan pemantauan. Menjelaskan pada anda semua, jangan takut ambil protein lebih, dan tak ada masalah dalam kita menurunkan berat badan jika anda mempunyai produk yang cukup untuk menurunkan berat badan dengan lebih cepat dan pantas. Jadi tak ada masalah lah, sebab kita dah tahu, dah belajar, ada ilmu tentang semua produk-produk kita. Jadi mudahlah untuk kita menurunkan berat badan. Jadi saya rasa sampai sini saja perkongsian saya untuk hari ini. Moga kita jumpa lagi